السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 76 baris 4 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, katanya, dan disebut di dalam kitab Al-Barakah bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hambanya, maka berat kejahatan daripada kebajikan ila akhirih. Kemudian sambung perbahasan berkaitan dengan masih lagi dalam bab sam'iyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan selepas mati, ataupun dipanggil sebagai berada di padang mauqif, di padang mahsyar. Maka masih lagi sambung disebut, dia kata, dan disebut di dalam kitab Al-Barakah, itu nama kitab lah, bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat. Menghisap ni mana akan mengira, hitung amalan kita satu persatu, mula daripada baligh sampailah mati. Apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, sama ada benda baik ataupun buruk ataupun sia-sia, semua tu akan dikira belaka. Maka dia kata ketika itu, bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hambanya, hamba Allah. Setiap seorang hamba Allah Ta'ala yang mukallaf, sama ada dia manusia ataupun jin. Dua-dua makhluk ni merupakan makhluk yang digelar sebagai mukallaf, orang yang diberati hukum-hukum syarak. Maka berat kejahatannya, kejahatan seorang hamba tadi daripada kebajikannya, kebajikan seorang hamba. Jadi dia ceritalah, ada seorang hamba Allah Ta'ala ni dosa lagi banyak daripada pahala. Dosa apa tu tak payah katalah, secara umum lah, dosa tu lebih banyak daripada pahala. Dosa apa-apa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disuruh dengan dia, dengan orang tadi, dengan dia, dengan orang tersebut kepada neraka. Maka Allah Ta'ala pun masuklah dia ke neraka kerana zahirnya berat dosa berbanding pahala. Itulah dia panggil amalan zahir. Hisab nanti di akhirat, bila kita berat pahala maka masuk syurga, bila berat dosa maka akan masuk neraka. Kalau tengah-tengah 50-50 maka akan disyafaatkan, maka akan masuk ke dalam syurga juga. Maka apabila dibawa orang yang berdosa tadi dengan dia, dengan dosa-dosa yang maka apabila dibawa malaikat dengan dia, dengan orang yang banyak kejahatan berbanding pahala tadi tu, maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Jibril, bila dia nak bawa on the way ke neraka tu, maka dia pun bagi tahu Jibril. Dia kata, dapatkan hambaku
dan tanyakan akan dia akan hamba-Ku, adakah ia hamba-Ku tu duduk pada tempat orang yang aling di dalam dunia. Jadi sebelum dia masuk ke dalam neraka tu, dia suruh Jibril tanya orang tu, dalam dunia ni pernah tak duduk mana-mana majlis ilmu orang aling? Ini nak bagi tahu kelebihan orang aling ya. Ada pernah tak duduk di mana-mana majlis ilmu, tempat di mana orang alim berada di dunia dulu? Maka aku ampun akan dia, akan orang hamba-Ku tadi, dengan syafaatnya, syafaat orang alim tadi. Doktor. Kalau dia pernah duduk, aku ampun dia lah masuk syurga. Gitu Maka bertanya Jibril. Jibril pun tanyalah seperti mana Allah Ta'ala suruh tanya. Maka berkata ia hamba tadi tiada. Dia tak pernah. Dia tak pernah pergi ke tempat-tempat orang alim berada. Dan berkata Jibril, hei Tuhanku, Engkau yang terlebih mengetahui dengan hal hamba-Mu. Jadi Allah Ta'ala suruh tanya ni bukan bermaksud Allah Ta'ala jahil. Dia panggil pertanyaan tu bukan pertanyaan hakiki, bukan pertanyaan sungguh nak tahu. Istifham hakiki, betul-betul nak faham, betul-betul nak tahu keadaan hamba tu pernah duduk ke tak. Ini sebuah ilmu Allah Ta'ala, tahu dah lah. Tapi dia tanya tu untuk dia panggil istifham takriri. Istifham takriri. Tanya tu untuk menyungguhkan benda yang dia buat tu berlaku sungguh. Untuk menyungguhkan perkara yang dia buat tu memang berlaku sungguh. Memang dia tidak pernah untuk menyertai apa-apa majlis ilmu ataupun duduk di dekat-dekat orang alim. Maka firman Allah Ta'ala, tanya akan dia akan hamba-Ku tu, adakah ia hamba-Ku tu kasih akan orang alim? Suruh tanya pula. Dah mu tak pernah pergi majlis ilmu, tak pernah pergi duduk dengan orang-orang alim ni, mu cinta dan kasih ke dak orang alim? Suruh dia pergi tanya. Maka ditanya Jibril. Maka berkata ia hamba tadi tiada. Tak ada. Tak ada satu pun sikit habuk kasih pada orang alim. Dia. Sebab kalau dia kata ya, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia dan masuk ke dalam syurga. Maka firman Allah, tanya pula olehmu, hei Jibril, adakah ia hamba tadi duduk bersama-sama di dalam hidangan serta orang alim? Serta orang alim sekali. Tanya, pernah tak duduk dalam makan banyak-banyak bersama dengan orang alim? Makan talang ke, makan pinggan ke, ikutlah. Kita duduk makan bersama dengan orang alim sekali. Pernah ke tak kat atas dunia tu? Maka ditanya Jibril. Maka kata hamba, tiada. Tak pernah juga. Tak pernah juga makan dengan orang alim. Sebab itulah ni kelebihan orang yang rapat dengan orang alim. Duduk di majlis dia, duduk dekat dia, duduk makan sekali dengan dia ni, duduk makan jauh. Waktu makan tu duduk jauh-jauh. Duduk dengan set-set dia. Maka katanya tiada, tak benar. Maka firman Allah Ta'ala, tanya pula olehmu, adakah nama orang hamba tadi dan bangsa hamba tadi? Maka jika muafakat, yakni sepakat sama nama hamba tadi dengan nama orang alim, aku ampunkan dia, aku ampunkan orang tersebut. Jadi nama tu nama apa? Ada nama dia kalau sama dengan nama orang alim, aku ampunkan. Sebab tu kalau ada anak tu jangan letak nama sembarangan. Paling tidak letak nama Nabi, letak nama ulama, boleh lah. Ini nama pelik-pelik, panjang, sehingga tercatat nama terpanjang di Malaysia, tak payah tu. Satu nama sudah. Orang-orang dulu satu nama, tak ada panjang-panjang. Zakaria tu pas sudah. Zakaria, Nabi Zakaria. Kalau bapa Syekh Nawawi Al-Bantani namakan anak dia tu Muhammad Nawawi. Muhammad tu sebenar nama Nabi SAW. Nawawi tu sebenar nama Imam Nawawi. Besar-besar jadi ulama besar sungguh macam Imam Nawawi. Kerana karangan kitab dia macam Imam Nawawi. Sangat banyak. Ni nama entah apa-apa. Maka tanya Jibril. Jibril pun tanya. Maka tiada muafakat dengan dia dengan nama orang lain. Tak sepakat juga. Habis ten ni. Duk cari jalan apa dia tak habis.
Duduk dengan orang lain tak pernah. Duduk makan sekali dengan orang lain tak pernah. Ada kasih dengan orang lain pun tidak pernah. Nama pun tak sama. Nama pelik saja. Sebab tu nak buat nama lah kitab fiqh ada bahas khusus perletakan nama kepada anak, hukum-hukum dia. Antara nama yang paling afdal, yang paling disukai Allah Ta'ala ialah namanya Abdullah, kemudian Abdul Rahman. Dah bolehlah nama-nama Nabi yang lain. Kalau nama-nama hak yang haram pun ada juga, letak nama Allah. Tak boleh ya, kemudian haram. Diceritakan dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna, seseorang tu bila beranak dia buh nama Allah. Bila dia buh nama Allah, tak ada sebentar hidup, kena mati panah dengan peti. Kena mati panah dengan peti. Jadi tak boleh lah buh nama Allah tu, hukum dia haram. Allah tu Tuhan saja, nama untuk Tuhan sahaja. Maka firman Allah Ta'ala pula, "Hei Jibril, ambil akan hamba-Ku tadi dengan tangannya, dengan tangan hamba-Ku tadi, dan masukkan ke syurga." Dia kata, maka firman Allah Ta'ala, "Hei Jibril, ambil akan hamba tadi dengan tangannya, dengan hamba tadi, dan masukkan ke syurga." Maka bahwasanya adalah ia hamba-Ku tadi kasih akan seorang laki-laki, dan adalah laki-laki itu kasih ia laki-laki akan orang alim. Gitu. Dia singkat sikit ni. Dia singkat cerita. Dia ada satu lagi. Dia suruh tanya pula, ada tak mu pernah kawan dengan orang yang cinta orang alim? Gitu. Dia ada satu lagi pertanyaan gugur tu. Tiba-tiba masuk syurga kat mana? Sebab tu dia letak sebab belakang tu. Jadi dia ada satu pertanyaan lagi, ada tak mu pernah berkawan, mu pernah bersaing dengan orang yang cinta orang alim? Kalau ada, aku akan ampunkan dia dan masuk ke dalam syurga. Maka barulah sini. Maka firmannya Allah Ta'ala, "Hei Jibril, ambil akan hamba-Ku dengan tangannya, tangan hamba-Ku tadi, dan masukkan ke syurga." Noktah. Maka bahawasanya adalah ia hamba-Ku tadi kasih akan seorang laki-laki. Dia kasih kepada laki-laki, saing dia ke siapa-siapa lah. Yang mana, dan adalah laki-laki itu kasih ia laki-laki akan orang alim. Dia kasih kepada orang yang kasih orang alim. Double. Double special. Kalau burger double special. Dia tak kasih kepada orang lain, tapi dia pernah kasih kepada orang yang kasih pada orang lain. Maka diampunlah akan hamba tadi dengan berkatnya, dengan berkat dia kasih kepada laki-laki yang kasih orang alim. Jadi kita ni hak lekeh-lekeh ni apatah lagi kenalah orang panggil mujalasatul ulama, orang yang duduk sekali dengan orang lain, pernah makan sekali dengan orang lain, paling tidak kasih kepada orang lain, ni benci, lekeh pula. Contoh kalau mufti buat keluar fatwa ke apa ke, tak selera dengan nafsu kita pelekeh dia. Bahaya. Dia buat keluar hukum bukan saya saja, kita tak setuju dengan dia sebab ikut hawa nafsu kita. Dia buat keluar hukum berdasarkan apa yang dikaji dalam kerkilan kitab-kitab, berdasarkan nas Al-Quran hadis. Kita pelekeh dia. Jeng itu. Kemudian, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a masabihul ardi." Ya Aba Hurairah. Kita Rumi tak betul. Aba Hurairah bukan Hurairati. Amma tara an-nujuma fi samai. Kita jawab, kita Rumi pun salah tu. Fi dha, tak ada dha. Fi samai. Faqultu na'am. Na'am tu bukan dha na'am. Dha belaka. Tak betul tu. Itu silap tulis. Banyak dha tu. Perhati lah kita baca kan. Faqultu na'am. Faqala hakadha ahlus samai yarawna al-arda fayanzuruna al-ulama'a fiha kan nujumi. فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ كَانَ كَالنُّجُومِ إِذَا أَفَلَتْ. Noktah. Bahwasanya segala orang yang alim itu
seperti pelita bagi isi bumi. Bagi isi bumi. Isi mana ahli, penduduk. Jadi orang alim ibarat pelita bagi penduduk bumi. Seperti mana matahari seperti cahaya yang menerangkan bumi. Begitu juga pujian Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala kepada gurunya Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i ni kalau nisbah kat bumi ni dia ibarat matahari yang menerangi bumi. Nisbah nisbah orang, keadaan kesihatan di seseorang, Imam Syafi'i ni ibarat seperti orang seperti kesihatan. Imam Syafi'i ni seperti kesihatan yang mana kalau orang itu bersifat dengan sifat kesihatan ataupun sihat, maka orang tersebut tidak bebas daripada penyakit. Itu antara puji-pujian kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ibarat matahari yang menerangi alam, yang menerangi bumi. Jadi begitu juga secara umumnya para ulama, para orang alim, dia ibarat pelita ke atas penduduk bumi. Dia memberikan cahaya kepada penduduk bumi. Cahaya apa? Cahaya ilmu lah. Bukan cahaya macam lampu ni. Dia ibarat seperti cahaya, seperti pelita, nisbah mencerahkan yang gelap. Yang gelap tu jahil. Yang cerah tu ilmu, dia mencerahkan tempat yang gelap. Hei Abu Hurairah, tiadakah engkau lihat akan bintang pada langit? Maka sembahku bahkan. Ya betul. Ni Rasulullah kata tu, maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah berkata, bahkan ya, sembahku tu makna cakap lah, aku berkata. Tu bahasa adab dengan Nabi lah, sembahku. Macam dengan raja lah, sembah duli yang maha mulia sampai habis. Bahkan demikianlah isi langit, penduduk langit malaikat melihat akan isi bumi, iaitu penduduk bumi. Dilihat penduduk langit tadi akan ulama, pada isi bumi. Orang langit, malaikat, para malaikat melihat orang lain yang berada di atas dunia ni. Orang ulama. Ulama ni jamak, plural. Ulama tu plural, alim tu itu baru singular. Orang alim. Seperti bintang. Jadi kita penduduk bumi melihat bintang di langit. Orang penduduk langit melihat bumi yang ada ulama seperti bintang. Yang mana bintang tu, nak kata bintang tu, boleh kata bintang itu menyinari cahaya kepada umat. Dan bintang tu banyak, mana orang alim banyak. Orang alim yang banyak menyinari bumi tersebut dengan ilmu yang dia ada kepada umat untuk bebaskan umat daripada kejahilan. Maka apabila mati orang yang alim adalah seperti bintang apabila masuk ia bintang tu. Yakni apa maksud masuk tu? Jatuh. Seperti seolah-olah kalau satu orang alim mati, bintang yang ada kat langit tu, satu bintang jatuh. Satu bintang kan tak ada. Contoh kalau sejuta bintang kat atas langit ni, seorang mati tolak satu, seorang mati tolak satu. Lah kali akhirnya bintang pun tak ada, sebab tak ada ulama dah habis. Semua matilah kau. Maka kelamlah, yakni bila bintang pun tak ada lagi, maka kelam ni gelap, tiada nyata lagi, tak jelas lagi, tak cerah dah seperti mana dulu. Noktah situ habis dah. Kemudian dia sebut pula kelebihan orang alim. Ni sebab apa dia sebut begini? Sebab kita kata dah, para ulama boleh memberikan syafaat kepada umat. Sama ada kawan dia ke, anak murid dia ke, dia sebutkan dulu. Kemudian bila dah sebut ulama tu boleh beri syafaat, dia pun berilah masuk sekali faedah kelebihan ilmu. Sekarang ni kelebihan orang alim pula. Adapun kelebihan alim itu amat banyak. Amat banyak tu makna, boleh buat satu kitab lah kelebihan orang alim tu. Beberapa daripada ayat sini ayat Quran dan hadis banyak yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan orang alim. Dan athar perkataan sahabat. Athar dia panggil, athar ni boleh pergi kepada dua, sama ada hadis ataupun perkataan sahabat. Itu athar. Athar ni kalau terjemah Melayu pun tak faham kok. Athar ni makna kesan.
Sini athar, sini istilah yang tertentu kepada merujuk kepada perkataan Nabi ataupun sahabat. Ghalibnya sahabat lah. Kalau Nabi kita sebut hadis. Dan jikalau habis titik. Jadi ada banyak kelebihan orang yang alim. Sabit dalam hadis Nabi SAW, sabit dalam Quran dan perkataan sahabat. Dan jikalau tiada takut keluar daripada nama kitab yang kecil, niscaya ku tambah padanya pada kitab ini daripada memadalah. Dan jikalau tiada takut keluar daripada nama kitab yang kecil, niscaya ku tambah padanya pada kitab ini. Noktah. Noktah kena betul tu. Jadi dia kata, kelebihan orang alim ni banyak Syekh Daud kata. Tapi kalau disebabkan kitab ni kalau tak kecil, aku buat dah, aku tulis belakang. Tapi disebabkan kitab ni kecil, aku ringkas lah. Tak tulis semua lah. Kalau tulis semua kan lagi, tunggu lagi 4 tahun pula, kelebihan orang alim saja. Ni nak habis dah ni, lagi 4 tahun pula. Allah, kau teruk jadi dia sebut sikit-sikit saja Ini akan datang lah yang akan sebut ni daripada memadalah. Ini sebahagian daripada perkara yang memadai untuk kita sebut koda-koda je. Koda-koda kitab kecil ni. Dia kata kitab kecil tapi baca tak habis-habis lagi. Bagi orang yang dikehendaki petunjuk dan yang beroleh taufik. Dia tulislah sikit berkaitan dengan kelebihan orang alim ni bagi orang yang berkehendak pada petunjuk, iaitu hidayah Allah Ta'ala, dan taufik, iaitu kekuatan untuk buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu kelebihan orang alim ni, nak jadi orang alim kau nak belajar sungguh nak tahu. Dia pun sebutlah sikit je. Wallahul hadi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia tak terjemah tu. Wallahul hadi, bermula Allah itulah yang maha menunjuki akan orang yang dikehendaki Allah kepada jalan yang lurus. Dan lagi wajib kita percaya. Habislah. Jadi dia sebut bercerita berkenaan dengan orang alim ni 2 muka surat je. Kelebihan-kelebihan orang alim ni. Sebenarnya banyak lagi. Disebabkan kitab ni kitab kecil, dia memadalah hak apa yang disebut hari tu. Tu pun banyak dah. Lepas tu masuk baliklah bab sam'iyat, masuk balik. Dan lagi wajib ni kalau tak buat haram. Bahkan kalau ingkar kufur. Kerana dia benda qat'i. Dia akidah ni senang ya. Tak percaya kufur, percaya beriman tu ya. Beza dengan fiqh, tak percaya. Tak apa lagi. Tak percaya ni maksudnya tak percaya pendapat ni ke apa. Kalau ada pendapat lain tak percaya ke pendapat ni, tak apa, pendapat tu khilaf lah. Tapi kalau akidah, dia qat'i, dia kebanyakannya qat'i. Sikit ya khilaf. Ada juga khilaf tapi sikit je. Wajib kita percaya dengan barang yang ada haru-hara pada mauqif. Mauqif ni pada mahsyar. Mauqif ni tempat berdiri, tempat menunggu. Jadi wajib kita i'tiqad nanti di akhirat, di pada mahsyar berlaku huru-hara. Kacau bilau. Huru-hara lagu mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Itu disebut dalam Quran berlambak lah. Dalam Quran disebutkan bahawasanya hari mauqif, hari di pada mahsyar itu berlakunya porak-poranda, kacau bilau. Masing-masing terkejut. Masing-masing tak sabar nak masuk syurga. Orang ahli syurga nak masuk neraka, takut pula dia tu. Masing-masing diam depan Allah Ta'ala. Tak berani nak cakap. Terkejut. Orang yang maksiat, dia akan berpeluh kodam maksiat dia sebelum masuk ke neraka. Itulah azab dia ketika menunggu di pada mahsyar. Kemudian daripada berhimpun, selepas daripada berhimpun berlakulah huru-hara ketika berhimpun tu. Huru-hara lagu mana dalam Quran cerita banyak dah. Seperti ni contoh huru-hara. Seperti panjang wukuf. Bukan wukuf Arafah ni. Panjang duk tunggu. Tak hisap-hisap pas sudah. Duk tunggu berapa tahun tunggu, tak hisap-hisap pas sudah. Jadi kalau orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, ketika wukuf di padang mahsyar tu dah siksa dah. Belum masuk neraka lagi dah siksa dengan diri. Bukan setakat diri, bahkan tenggelam dalam peluh sendiri. Dia siksa dengan begitu dah. Belum lagi masuk neraka. Tapi bagi orang yang beriman, dia mendapat naungan arash, maka dia relax lah, selamba ya. Tu.
Dia tunggu tu qada sebentar saja, tak macam orang kafir, tak macam orang yang fasik. Kata qil, kata qil ni kata sebagian ulama, dia tunggu tu hingga kepada 1000 tahun. 1000 tahun tunggu. Allah, penat tunggu saja. Kita tunggu giliran, giliran ke hospital pun teruk dah. Dekat bank ke apa teruk, apa lambatnya tu. Tu lambat dunia baru. Ni 1000 tahun tunggu saja. Oh, habis umur 1000 tahun ni. 10 kali ganda umur kita. Tak habis-habis lagi duk tunggu. Dan dihisapkan orang tersebut pada ketika itu, ketika di pada mauqif, barang yang dikerjakan di dalam dunia. Apa-apa saja, sama ada baik ataupun buruk, akan dihisap belaka. Akan dikira satu-satu. 3 perbuatan kita akan ada. Perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan lara. Semua tu akan dibincang belaka. Kecuali kalau dia sudah bertaubat pada Allah Ta'ala dan dia diterima taubat oleh Allah Ta'ala, maka dosa yang dia buat pada dunia tu tak akan ada. Dia duduk baca kitab dia ni, duduk baca depan Allah Ta'ala. Oh, sekian-sekian, buat sekian-sekian. Tengok-tengok, awak tak ada dosa. Contoh. Ketika itu Allah Ta'ala telah ampun, maka ketika itu kita tahu, ketika ni kita buat dosa, tapi tak ada dalam kitab kita, kitab amalan kita, kerana diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, baca kitab sendiri ni pula, kitab amalan kita sendiri ni pula ada macam-macam puak. Ada yang baca depan orang ramai. Memang sejak daripada Nabi Adam sampai zaman kiamat tu akan kita baca depan dia. Orang kita tahulah amalan kita. Satu. Hak jahat tahu, hak baik tahu. Hak aib tahu, tak aib tahu. Semua tahu lah kau. Ada orang yang Allah Ta'ala hisap, suruh baca kitab amalan dia seorang-seorang dengan Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu. Seorang-seorang dengan Allah Ta'ala saja, orang lain tak tahu. Dia ikut keadaan lah. Dia ikut keadaan orang tersebut, soleh ke dak, orang beriman ke dak, dia ikut qadar dia. Dan mensiksakan dia, dan mensaksikan orang tersebut oleh segala anggota orang tersebut. Dan dimaterikan mulutnya. Mulut seorang ni, materi ni dikunci. Di dunia sudah cakap banyak, di akhirat yang cakap anggota. Tu dia panggil luar adat harus akal. Sekarang ni kita boleh terima tak kalau tangan ni cakap? Boleh, harus pada akal. Cuma pada adat mustahil sebab dia tak ada mulut. Kaki cakap boleh tak? Boleh, harus pada akal. Cuma pada adat mustahil sebab jarang berlaku dan tak pernah tengok berlaku. Cuma kitab fiqh sebut Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Kalau orang baca Fatihah kut lutut. Baca Fatihah kut lutut. Dibahas juga gitu. Kalau orang baca Fatihah kut lutut, sah ke tak Fatihah lang sembahyang. Maka dia sebut kata, kalaulah dia boleh ikhtiar, dia boleh pilih nak baca kut mulut dengan baca kut kaki lutut tu. Dia pun baca kut lutut, maka sah Fatihah dia. Tak bodoh tu. Itu memikir juga. Situ mana tahu jadi macam mana. Kalau jadinya mana? Tu lutut dia kata. Tangan ke cakap, tangan tu baca Fatihah. Sah ke tak mayang? Sah kalau boleh pilihan, kalau ada pilihan. Kalau boleh pilih. Nak cakap ke mulut kau, cakap ke tangan. Dia pun cakap ke tangan. Boleh. Sah Fatihah dia. Habis. Dan barang siapa dibanyakkan hisapnya, hisap barang siapa itu, memadalah siksanya, siksa orang tersebut. Dia kalau banyak hisap, teruk kawan. Satu-satu. Dia panggil hisap dengan keadilan Allah. Bukan hisap dengan rahmat Allah. Kalau hisap dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala akan bermudahkan hisap dia. Akan bermudah-mudah dengan hisap dia, dia pun akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dihisap dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan tanya banyak. Ada banyak benda yang dia kena jawab, ada banyak benda yang dihisap, maka orang tu kebanyakannya akan masuk ke dalam neraka kerana banyak dosa yang Allah Ta'ala perharusi ketika hisap tersebut. Sekecil-kecil dosa sampai sebesar-besar dosa. Dan warid datang. Warid datang. Datang daripada hadis pula orang yang fuqara. Orang fuqara ni orang fakir. Orang-orang fakir tu masuk mereka itu orang fakir ke dalam syurga dahulu, yakni sebelum daripada orang yang kayanya, sebelum orang kaya dengan 500 tahun. Tapi kena
kena tulis balik. Fuqara sini fuqara yang beriman dengan Allah dan beramal soleh lah. Dia orang fakir tapi buat maksiat, tak jadi juga tu. Ni hadis ini menunjukkan bahawasanya orang fakir yang sabar dengan orang syukur yang kaya, orang fakir yang sabar lebih afdal daripada syukur yang kaya. Kaya yang syukur. Dia ada perbahasan dalam kitab fiqh, khilaf ulama, kaya yang syukur dengan fakir yang sabar, manakah lebih afdal? Khilaf. Masing-masing ada hujah dia, dan hadis ini salah satu hujah pendapat orang yang mengatakan orang fakir yang sabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur, kerana mereka akan masuk ke dalam syurga lebih awal berbanding orang kaya. 500 tahun jarak dia. 500 tahun. Mana contoh, kalau kita sama-sama bertakwa pada Allah Ta'ala, dia orang sabar, kita orang kaya yang sabar, yang bersyukur, maka kawan kita tu akan masuk dalam syurga terlebih dahulu, lepas 500 tahun baru kita masuk. Demikian lagi 500 tahun tu nampak lama tu 500 tahun, sebab meniti sirat tu ada khilaf ulama. Pandangan ada sebahagian ulama menyebutkan titian sirat tu kita akan meniti selama 21,000 tahun. 21,000 tahun. 1,000 menaik, 1,000 mendatang, 1,000 menurun. Satu soalan tentang tauhid. Lepas tauhid, lepas teruskan jalan, tak lepas masuk neraka. Lepas tu 1,000 tahun naik, 1,000 tahun datang, 1,000 tahun turun. Tentang semayang pula tanya. Malaikat jaga checkpoint nombor 2 tanya tentang semayang. Tak lepas semayang jatuh neraka. Kalau lepas sila teruskan perjalanan. 1,000 perjalanan atas, naik, 1,000 mendatang, 1,000 menurun. Tanya pula yang ketiga tentang zakat. Lepas zakat jalan, tak lepas masuk neraka. Seterusnya 1,000 tahun naik, mendatang, menurun. Checkpoint seterusnya bab puasa pula yang keempat. Lepas puasa Ramadan semua lesai habis dah. Sila teruskan perjalanan. Ada yang tak lepas masuk neraka. Lepas tu 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatang, 1,000 tahun menurun. Tanya tentang haji umrah pula. Tu yang kelima, tanya tentang haji umrah pula. Lepas 1,000 tahun naik, 1,000 tahun datang, 1,000 tahun menurun, berkaitan dengan taharah. Bersuci. Suci bersih gedok, haid nipah tu gedok. Tak lepas jatuh. Kalau lepas sila teruskan perjalanan terakhir. 1,000 tahun naik, 1,000 tahun datang, 1,000 tahun menurun. Tanya pula tentang siapa yang kita pernah zalimi. Ada pernah mengumpat orang ke apa ke, tak lepas jatuh, lepas masuk syurga. 21,000 tahun. Habis. Kemudian kata Musa ni, tu pun lagi dia akan sebut lah ni. Ni baru mauqif ni, tak masuk sirat lagi. Dia kata 500 tahun. Demikian lagi warid datang juga daripada hadis, diringankan hisabnya, hisab orang fakir tu bagi setengah daripada mukmin. Bukan. Ni umum lah. Warid hadis, datang hadis diringankan hisabnya, hisab seseorang bagi setengah daripada orang yang mukmin, seperti 2 rakaat sembahyang. Orang yang hisab ada yang mudah, ada yang payah. Ada yang mudah ni sehingga dibandingkan seperti sembahyang 2 rakaat. Mudah sangat. Sekejap ya hisab masuk syurga dah. Ada orang yang lama sangat hisab dia. Contohnya orang kaya banyak harta, dia banyak memberikan mengeluarkan harta dia, maka dia akan tanya setiap satu daripada harta yang dia peroleh. Sebab tu orang fakir dia masuk syurga awal sebab banyak benda yang tak perlu tanya. Dia duit bukan ada banyak pun. Orang kaya duit banyak, maka dia banyaklah pertanyaan dan persoalan yang perlu jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah. Kemudian masuk mizan pula. Demikian lagi wajib kita percaya apa tu? Demikian lagi wajib kita percaya terbang. Terbang segala suratan amal seseorang. Kitab amalan. Kitab amalan ada 3 cara diberikan. Di belah kanan ashabul yamin, kiri ashabul shimal, belakang dia panggil belakang. Jadi kalau orang diberikan kitab amalan dia dengan tangan kanan, maka orang tu baik. Kalau dengan kitab tangan kiri, maka orang tu jahat. Kalau di belah belakang, kafir. Di belah belakang tu kafir. Ganas lajak belakang tu. Tu. Lepas tu seorang segala suratan amal seorang pada
Apa tu? Hadir Okey. Pada tengkoknya, tengkok seorang daripada bawah aras. Memanglah bawah aras, semua menaungi arah belakang, atas arah belakang. Arah tu paling atas kali, semua tu yang berlaku di bawah arah. Dan mengambil suratan itu, suratan yang ada pada tengkok tersebut. Maka awal yang diberi, siapa orang pertama yang diberi kitab amalan? Maka awal yang diberi akan kitab amalan, suratan amalan tu, surat itu tu akan dia lah. Akan surat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang pertama. Ini kemuliaan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka mengambillah malaikat daripada tangannya, tangan Abu Bakar tadi. Maka diberilah kepada empunyanya. Maka mengambillah malaikat daripada tangannya, tangan malaikat. Maka diberi kepada empunyanya, empunya suratan amalan itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan orang-orang lain. Maka mengambillah suratan itu bersalah-salahan orang. Beza orang, beza cara ambil. Beza orang, beza cara ambil suratan amalan tersebut. Adapun orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, maka mengambil dengan tangan kanan pada pihak hadapannya, pada pihak hadapan dia. Hadapan seorang lah. Daripada tangan kanan. Mana? Dengan cara yang terhormat. Dan orang kafir dengan tangan kiri. Tangan kiri di belakangnya, di belakang orang kafir. Tangan kiri ambil ke belakang, bukan ambil ke depan. Itu nak menghinakan orang kafir. Dan yang mukmin yang fasik dengan tangan kanannya, tangan kanan fasik juga. Tangan kanan juga orang fasik pun. Okey. Maka dibacanya suratan amal tu, tiap-tiap seorang itu akan suratan. Tak payahnya tu lah. Maka dibacanya tiap-tiap seorang itu akan suratan tiap-tiap seseorang. Jadi dia ada dua lah, ashabul yamin, ashabul shimal. Jadi ashabul shimal ni orang kafir, ashabul yamin disilah. Ashabul yamin tu kepada orang mukmin secara umum. Cuma ashabul shimal, orang yang diberikan kitab di belah kiri tu, dia akan ambil dari belakang. Dia akan ambil daripada belakang. Kalau yang tangan kanan, dia akan ambil daripada arah depan. Atau diberi ilham kepadanya, tadi. Maka dibacanya tiap-tiap seorang itu akan suratan amalan dia, atau diberi ilham kepadanya, kepada orang tersebut. Diberi ilham untuk baca kitab tersebut, walaupun kitab tu tak ada depan dia, diilhamkan Allah Ta'ala untuk disebutkan. Dan diketahui akan barang yang di dalamnya, di dalam suratan amal tu, pada kebajikan dan kejahatan. Siapa yang tahu? Orang ramai. Sejak daripada Nabi Adam sampailah kiamat tu, orang pakat tengok kita belakang. Kita akan sebut satu-satu, hak baik sekian, hak jahat sekian, hak dosa sekian, pernah kufur ke tak. Maka orang yang mengambil dengan tangan kanan isi syurga, yakni penduduk syurga, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipermudahkan hisab, dan orang tersebut akan masuk ke dalam syurga. Maka dihisab orang yang diberikan tangan kanan tadi dengan hisab yang sedikit. Hisab yang sedikit ni hisab yang berdasarkan rahmat Allah Ta'ala, iaitu dimudahkan. Hisab asalnya besar, panjang, tapi dimudahkan Allah Ta'ala, dapat syafaat besar. Dan yang mengambil dengan tangan kiri itu isi neraka, kekal selama-lamanya ke dalam neraka. Itu bagi orang kafir lah, kekal selama-lamanya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma hak orang fasik tadi, syurga juga, syurga dia lambat. Syurga dia lambat kerana dia perlu dibakar dalam api neraka dulu, habiskan dosa-dosa dia, baru masuk syurga. Tu kan orang fasik. Jadi orang fasik, kalau kita di atas dunia, kalau benda tu najis, maka kita basuh dengan air. Kalau kita basuh dengan air. Kalau berkaitan dengan kubul dan dubur, kita tak basuh dengan air pun, kita basuh dengan macam seumpama batu ataupun tisu kesat dan sebagainya. Di akhirat, najis kita ialah dosa. Tidak boleh dibakar dengan air, tidak boleh dipadam dengan air, tidak boleh dikesat dengan benda kesat, bahkan cara menyucikannya dengan api neraka. Dibakar dengan api neraka. Dalam mazhab Hanafi ada
Satu pendapat yang mana boleh untuk menyucikan najis dengan api. Bakar benda tu. Tu. Adalah pendapat mazhab Hanafi, tapi itu bukan mazhab Syafi'i, bukan alat taharah. Bukan salah satu daripada alat menyuci daripada api, bukan. Itu bukan mazhab Syafi'i lah. Maka dihisabkan sebagai hisab yang sebagai hisab yang sangat. Apa hisab yang sangat? Hisab yang berat, sangat-sangat. Gitu. Dia panggil kalau kita Arab asyaddu. Asyaddu ni mana mengetatkan, menyempitkan, menyusahkan. Jadi dia kena hisab. Orang yang kena ambil tangan kiri tu, amalan daripada tangan kiri tu, dia kena hisab betul-betul sebagai hisab yang sangat-sangat ketat. Satu-satu sekor-sekor, dan dia tidak akan lepas dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian seterusnya bab mizan pula. Dah habis hisab, mari mizan. Mizan ni timbang lepas suratan amalan, mari pula mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Adakah kita timbang amalan, timbang apa? Jadi khilaf juga. Ada yang kata timbang kitab tu sendiri, ada yang kata timbang kita sendiri, ada yang kata timbang amalan yang Allah Ta'ala jadikan dia jising, kemudian ditimbang. Jadi macam-macam lah khilaf. Maka dia kata, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan mizan. Siapa tak i'tiqad, kufur. Siapa tak i'tiqad ni kufur. Aku tak percaya mizan-mizan. Itu kufur. Kerana ada dalil secara qat'i, putus, tak ada khilaf, kata adanya mizan. Yakni, iaitu apa mizan tu? Neraca. Neraca lah timbangan. Macam dacing tu. Cuma dacing dia, cara dacing akhirat lah. Bukan dacing kat atas dunia tu. Dia ada daun dia. Maka adalah ia neraca tu seperti neraca dunia jua. Iaitu nisbah ada kiri kanan. Kat dunia pun ada kiri kanan, kat akhirat pun ada kiri kanan. Hak yang kanan tu untuk pahala, hak kiri untuk dosa. Mana berat lagi? Berat dosa dia akan ke bawah lah. Kalau berat dosa, kiri akan ke bawah. Berat pahala, kanan akan ke bawah. Gitu Dan malaikat lah yang menjaganya. Dan neraca mizan akhirat ni, dia ada lidah dia. Malaikat tolong jaga. Maka dia kata seperti dunia jua. Pada kelakuannya, kelakuan mizan. Kelakuan neraca tu sama sebiji macam kat atas dunia. Tetapi satu-satu daunnya, daun mizan tu besar. Dia kata satu-satu daunnya itu, satu-satu daunnya itu besar dunia. Besar daun. Dia ada dua daun. Satu daun besar dunia, satu daun besar dunia. Alik kiri besar macam dunia, alik kanan besar macam dunia. Yang memberatkan mizan ni macam-macam amalan lah. Batu kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Batu besar dia tadi besar dunia. Satu daunnya, daun daripada mizan tu daripada nur. Tempat taruh, tempat letak amal kebajikan. Tu yang pertama, daun pertama, belah kanan lah. Dia diperbuat daripada nur untuk letakkan pahala-pahala kita. Satu daun pula zulmah, gelap, kegelapan, lawan bagi cahaya. Tempat taruh, tempat letak amal kejahatan. Jadi ditimbang mana berat lagi. Kalau berat pahala, maka masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada yang nak masuk syurga, on the way masuk syurga, malaikat panggil balik sebab ada orang yang pernah dia zalim. Dia kena beri pahala. Jadi jangan seronok sangat kalau belum masuk syurga lagi. Ada kemungkinan boleh dipanggil semula. Untuk bertanggungjawab. Dan mithqal kejahatan tu, kejap. Mithqal ni gini. Mithqal ni, asal mithqal ni berat. Dan mithqal bagi amalan tersebut, itu zarrah. Zarrah ni kalau terjemah bahasa Melayu, biji sawi. Kecil lah, benda kecil. Mana sekecil mana pun amalan tersebut, baik atau buruk, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.